Kuli dan Mat Sabu jumpa Mahathir. UMNO kekal dalam PN tapi bahu PRU lepas Covid reda. Selepas Muhyiddin, Rais pula mahu darurat. Tweet kontroversi Tun M, Najib minta semua bersabar. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dikatakan masih berusaha mengetengahkan idea kerajaan perpaduan selepas gambar memaparkan pertemuannya dengan pengerusi Jemaah Penasihat UMNO Tengku Razaleigh Hamzah dan Presiden Amanah Muhammad Sabu dimuat naik di laman media sosial. Sumber yang rapat dengan Mahathir mendakwa perbincangan itu menyentuh cadangan mewujudkan kerajaan perpaduan. Ia cadangan ke arah kerajaan perpaduan. Mahathir ulang balik apa yang dia pernah katakan dahulu, ia satu-satunya cara untuk terus bergerak ke hadapan dan ikut saranan agung, katanya. Sumber yang rapat dengan Tengku Razaleigh hanya boleh mengesahkan pertemuan tersebut. Gambar itu tulen memang kedua-duanya bertemu pada tarikh itu. Turut dimuat naik di laman media sosial itu gambar pertemuan dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Zulkifli Mohammad Al-Bakri. Portal FMT sedang mendapatkan pengesahan daripada pihak Muhammad yang ketika berita ini ditulis dipercayai sedang bermesyuarat dengan pimpinan Pakatan Harapan dan pihak Zulkifli. Sumber mendakwa Dr. Mahathir Mohamad ditemui Tengku Razaleigh Hamzah pada 26 Oktober dan Muhammad pada 28 Oktober. Katanya pertemuan itu tidak secara khusus membincangkan pelaksanaan kerajaan perpaduan kerana ia bergantung kepada kesediaan UMNO dan Amanah. Mahathir hanya cakap sahaja, bergantunglah macam mana mereka hendak buat, katanya. Mahathir pertama kali mencadangkan kerajaan perpaduan bagi menyelesaikan kebelut politik ketika beliau menggalas jawatan Perdana Menteri secara sementara selepas peletakan jawatannya pada Februari. Sebelum ini, Agung mengingatkan semua ahli politik henti bermain politik yang boleh mengganggu kestabilan pemerintahan negara. Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang bermesyuarat 4 jam semalam memutuskan semua anggota kabinet yang mewakili parti itu akan terus kekal dalam kerajaan dan beriltizam untuk terus menjaga kebajikan rakyat serta mempertahankan maruah parti. Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zaid Habibie berkata, keputusan tersebut dibuat berdasarkan fungsi UMNO sebagai sebuah parti yang dasar-dasarnya sentiasa memberikan keutamaan kepada agenda rakyat. Mesyuarat juga katanya memutuskan agar mandat rakyat dikembalikan bagi mewujudkan kerajaan yang stabil dengan mengadakan pilihan raya umum setelah pandemik COVID-19 dapat dikawal dan berada di peringkat minimum. UMNO terus kekal fokus dan konsisten dengan kenyataan yang sudah berkali-kali dikeluarkan tentang peri pentingnya gencatan politik dan rekonsiliasi nasional demi mendepani wabak COVID-19, menjaga kebajikan rakyat, keamanan negara dan kestabilan politik, katanya dalam kenyataan. Menurut Ahmad Zahid, UMNO menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu untuk terus memastikan pentadbiran negara diurus dengan baik berpandukan keluhuran undang-undang. UMNO juga katanya menghormati semangat yang termaktub di dalam perlembagaan negara dan tidak membawa negara ke dalam darurat sebagaimana yang telah dicadangkan oleh pihak kerajaan. Selain itu, mesyuarat juga memperhalusi pelbagai pandangan dan harapan rakyat mengenai Belanjawan 2021 untuk diangkat kepada kerajaan, termasuklah isu pelanjutan tempoh moratorium dan bantuan sara hidup kepada rakyat yang hilang punca pendapatan akibat COVID-19. Turut dibincangkan bantuan kepada belia yang menganggur, bayaran khas kepada barisan hadapan dan beberapa inisiatif untuk meningkatkan perkembangan ekonomi negara. Lantaran itu, UMNO akan memastikan Belanjawan 2021 yang bermanfaat untuk rakyat dapat diluluskan, katanya. Ahmad Zaid juga menegaskan bahawa UMNO tidak teragak-agak mengambil tindakan terhadap mana-mana pihak yang mempersoalkan pendirian UMNO dalam mendukung titah Seri Paduka Baginda demi menjaga kedaulatan raja-raja dan kepentingan rakyat. Maka sebarang tindakan mana-mana pihak yang mempersoalkan keputusan UMNO dalam mendukung titah Keduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu adalah tidak bertanggungjawab dan amat dikesali, katanya. UMNO menolak syur Yang di-Pertua Dewan Rakyat Rais Yatim supaya kerajaan mencadangkan sekali lagi kepada Yang di-Pertuan Agong untuk melaksanakan darurat. Seorang anggota Majlis Tertinggi UMNO yang enggan namanya disiarkan berkata, usaha mendapatkan pengisytiharan darurat sekali lagi adalah tidak selaras dengan pendirian parti itu. Tindakan Speaker Dewan Negara Rais Yatim yang meminta kerajaan meneruskan cadangan darurat adalah satu tindakan yang tidak mementingkan rakyat.
MT tegas untuk menolak mana-mana tindakan yang akan menjejaskan keselamatan rakyat dan patuh kepada titah Duli Yang Maha Mulia, kata pemimpin berkenaan. Semalam, Rais dalam satu laporan yang disiarkan utusan Malaysia mengesyorkan agar pelaksanaan darurat di kawasan terlibat kes COVID-19 dicadangkan sekali lagi kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah. Rais berkata, sangat mustahak untuk rakyat menghormati keputusan Seri Paduka yang menolak cadangan tersebut, tetapi penting juga untuk mengasingkan antara isu kesihatan dan politik dengan keadaan pandemik COVID-19 yang meningkat serta situasi ekonomi rakyat yang terhimpit. Amat wajar kiranya pihak berkuasa menyembah jelaskan kepada Seri Paduka sekali lagi agar menerima apa-apa fakta tambahan daripada pihak berkuasa. Rakyat harus menghormati titah Seri Paduka tempoh hari. Bagaimanapun, kehendak perkara 40 itu perlu dipatuhi walaupun bersyarat. Moga langkah-langkah wajar kerajaan dalam konteks pentadbiran darurat tidak disalahertikan, katanya kepada utusan Malaysia. Perkara 40 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong mesti bertindak atas nasihat Kabinet kecuali jika diperuntukkan oleh perlembagaan. Rais mengatakan perkara itu jelas dan tidak memerlukan interpretasi yang bukan-bukan. Bagaimanapun, pengkritik berkata perkara 40 Perlembagaan Persekutuan harus dibaca bersama dengan perkara 150-1 yang mengatakan Agong harus berpuas hati bahawa ada keperluan untuk meminta darurat. Semalam, Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi dalam satu kenyataan berkata, UMNO tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas untuk menjaga kedaulatan Raja-Raja Melayu dan kepentingan rakyat. Ditanya apakah tindakan berkenaan, sumber tersebut menjawab, ada banyak option kalau kerajaan tidak menjunjung titah Duli Yang Maha Mulia. UMNO sebelum ini mempertimbangkan untuk menarik sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional susulan hubungan yang tegang dalam gabungan itu. Minggu lalu, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menghadap Yang di-Pertuan Agong bagi meminta darurat diisytiharkan yang dikatakan bagi menangani wabak COVID-19. Bagaimanapun, pembangkang berpendapat langkah itu bertujuan mengelakkan kerajaan tewas dalam undi belanjawan 2021 yang akan dibentangkan di Parlimen bulan depan. Pada masa ini, Muhyiddin mempunyai majoriti tipis di Dewan Rakyat dan sekiranya belanjawan gagal diluluskan, keadaan itu boleh menyebabkan kerajaan tumbang dan pilihan raya mengejut diadakan. Setiausaha Agung Barisan Nasional Anwar Musa sebelum ini memberi bayangan bahawa darurat adalah jalan terbaik untuk mengelakkan PRU ketika wabak COVID-19 sedang melanda negara. Bekas Perdana Menteri Najib Razak menggesa semua pihak bertenang susulan tweet kontroversi seorang daripada pengkritik lantangnya, Dr. Mahathir Mohamad. Mahathir yang merupakan Perdana Menteri paling lama berkhidmat di Malaysia dikecam selepas kenyataannya untuk memboikot produk Perancis sebagai reaksi terhadap kenyataan mengenai Islam yang dibuat presidennya Emmanuel Macron. Dalam satu siri tweet mengulangi apa yang ditulis di blognya, Mahathir berkata, Macron sangat primitif kerana menyalahkan Islam dan umatnya atas kematian seorang guru di Perancis yang dipancung baru-baru ini dan menegaskan membunuh bukan ajaran Islam. Katanya, Perancis pernah membunuh berjuta-juta orang, kebanyakannya umat Islam. Ia disusuli tweet, umat Islam berhak marah dan bunuh berjuta orang Perancis atas pembunuhan mereka masa lampau. Twitter pada awalnya menandakan tweet kontroversi itu kerana ia dilihat sebagai glorifying violence yang kemudiannya dipadamkan. Najib menerusi Twitter hari ini menggesa semua pihak bertenang dan membaca kenyataan Mahathir dalam konteks penuh. Saya pasti beliau tidak maksudkan apa yang dikatakannya dan walaupun jika beliau maksudkannya, ia adalah pendapat pribadinya, bukan Malaysia. Pada masa sama, seseorang perlu mengambil semua akaun media sosialnya sebelum beliau melakukan lebih banyak kerosakan. Kenyataan Macron pada minggu lalu menyusul kematian Samuel Paty yang dipancung di sekolahnya di pinggir bandar Paris awal bulan ini selepas guru sejarah itu menunjukkan kartun Nabi Muhammad sebagai sebahagian daripada perbincangan dalam kelas mengenai kebebasan bersuara. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan bersama kita tangani wabak COVID-19.